Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，大家晚上好， Shalom. 平安。 Oke. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. 感谢上帝，今天晚上我们可以积极在一起来赞美敬拜 Ya, 他。 saya juga bersyukur melalui puji-pujian saya mendengar dari depan semua kita buka suara ya untuk bernyanyi memuji Tuhan. 刚才我们赞美敬拜上帝的时候，我也从前面听到了，我们每个人都有开声来赞美敬 Ini 拜上 sesuatu 帝， hal yang indah. 这是一件很美好的事。 Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们在听上帝话语之前，我们祷告。 亲爱的阿爸父神，谢谢你，谢谢你给我们机会来到你面前，一起来敬拜赞美你，来思想你的话。我们恳求你帮助我们，打开我们的属灵眼睛，打开我们的属灵耳朵，让我们能够明白，让我们能够遵行你的话。谢谢主，我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。Kita membuka Alkitab kita Matius pasal 6 ayat 6. 我们来打开我们的圣经，在马太福音6章6节。 Firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 上帝的话语告诉我们说，你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。 Dalam sebuah perayaan Kristiani dihadiri oleh begitu banyaknya orang. 在一场有许多人参加的一个基督徒聚会当中， Ada seorang artis yang sangat terkenal, dia menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Amazing Grace. 有一位很有名的歌手，他演唱了《奇异恩典》这首歌。 Dengan suara yang begitu merdu dan teknik vokal tingkat tinggi dan begitu sempurna, dia menyanyikan lagu ini. 他以优美的歌声和完美的歌唱技巧演奏了这首歌。 Dia menyanyikan lagu ini juga dengan penuh gaya. 他也很有型的表演了这首歌， Penampilannya didukung oleh pengiring musik yang megah dan pencahayaan yang begitu indah. 他的表演也加上了很宏伟的音乐伴奏，还有很美丽的灯光， Membuat semua mata terpaku kepadanya. 使全场的目光都专注于他。 Ketika lagu yang dia nyanyikan selesai, 当他歌唱好的时候， semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. 全场的观众都站立起来，给他 Bahkan 热 ada 烈 yang 的掌声， bersiul sit gitu ya. 也很多的呼叫声。 Dan mereka begitu antusias melihat artis itu di dalam tampilan menyanyikan lagu Amazing Grace ini. 他们看他把这个奇异恩典演唱的那么好，他们也很兴奋。 Ya, beberapa waktu kemudian 不久之后呢， dalam acara yang serupa 在同一个聚会里， ada seorang pendeta senior menyanyikan lagu yang sama. 有一个年长的牧师演唱了同样的歌， Dia menyanyikan lagu Amazing Grace. 他就是唱了《奇异恩典》。 Ketika pendetanya menyanyikan lagu ini, suaranya tidak sebagus artis tadi. 当这个牧师演唱这首歌的时候，他的歌声没有好像刚才那个歌手那么好听， Dekorasi panggung dan musik juga tidak sebegitu megah seperti artis terkenal itu. 舞台的装饰也没有好像那个歌手那么的壮观。 Namun dia menyanyikan lagu ini penuh penghayatan. 但是他全心全意的去演示这首歌， Seakan-akan dia begitu menggambarkan pengalaman hidup dia dengan kasih Tuhan yang ajaib. 就好像他正在讲述他亲身经历过的上帝的恩典。 Setiap kata yang dinyanyikan begitu tulus adanya. 他每一个音符都透露着真情， Seolah-olah dia menceritakan bahwa kasih Tuhan yang ajaib telah mengubah kehidupan dia. 仿佛他的每一个歌声都在讲述上帝的恩典如何改变了他的生 Ketika 命。 dia selesai menyanyikan lagu ini, 当他把那首歌唱完之后， tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. 没有任何的掌声， Sebaliknya suasana begitu hening di tengah-tengah ruangan. 反而是一片的寂静， Terdengar sayup-sayup
isak tangis dari beberapa hadirin yang ada. 然后从观众里听到很低声的哭泣声。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Anda bisa menilai dari dua penyanyi ini siapa penyanyi yang terbaik. 对于你们来说，在他们两个人之中，哪里一个是最好的歌 Di 手 dalam 呢？ firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, 在我们今天所思想的上帝的话语 kita 当 akan 中， melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip di dalam kehidupan kerohanian kita. 我们将看到主耶稣如何教导我们在属灵生活里要保守一个原则， Yaitu motivasi di dalam hal berdoa. 就是在祷告里面的动机。 Tuhan Yesus hendak mengarahkan kita untuk berdoa dengan hati yang tulus dan berorientasi kepada Allah dan bukan kepada manusia. 上帝教导我们，当我们祷告的时候，要有正确的动机，要专注于上帝，而不是专注于人。 Kalau kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, 当我们注意看主耶稣所教导的， sama seperti berdoa merupakan aktivitas rohani, 就比如说祷告是一个属灵的行为， demikian juga dengan memberikan sedekah. 当我们施舍的时候也 Ini 是一 juga 样， adalah aktivitas rohani. 这也是一个属灵的行为。 Matius 6 ayat 2 memberitahu kepada kita, 马太福音第6章第2节告诉我们说， jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。 Ya, kondisi yang sama juga dalam kegiatan rohani berpuasa. 我们也以同样的原则可以说关于禁食。 Matius 6 ayat 16 memberitahu pada kita, 马太福音第6章16节告诉我们 dan 说， apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。 Bapak, Ibu, Saudara, semua tindakan rohani ini menjadi sia-sia jika dilakukan untuk mencari pujian manusia. 亲爱的弟兄姐妹，这些属灵的行为，如果我们去做是为了得到人的赏赐，那么一切都是徒劳的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus menegur motivasi orang-orang yang melakukan kegiatan rohani hanya demi dilihat dan dipuji oleh manusia. 主耶稣指责那些做出这些属灵行为，只为在他人面前得到赏赐的人。 Mereka mungkin saja tampak begitu religius di mata dunia. 他可能在别人的面前看起来很虔诚 Tapi，sesungguhnya di hadapan Allah motivasi mereka tidak tulus. 但其实，在上帝的面前，他们的动机是不纯正 Dan 的。 ketika di dalam motivasi mereka yang tidak tulus, Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. 如果他们的动机不纯正，耶稣说，这些人已经得到了他们的赏赐。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita diingatkan mengapa kita melayani Tuhan. 今天我们积极在这里，我们再次被提醒，为什么我们要侍奉上帝？ Ketika kita dipanggil melayani, 当我们被呼召去侍奉上帝的 sebagai 时 umat 候， Tuhan kita dipanggil untuk melakukan segala kegiatan rohani dengan motivasi dan orientasi yang benar. 我们身为上帝的子民，我们被呼召要侍奉上帝，用正确的动机和正确的一个专注。 Kita melayani hanya untuk Tuhan. 我们只侍奉上帝。 Jika motivasi kita benar, 如果我们的动机是正确的， maka Allah sendirilah yang akan memperhitungkannya sebagai berkat rohani bagi kita.
那么上帝自己亲自会赐福这属灵的部分给我们。 Ketika Tuhan Yesus memberikan instruksi yang sangat personal dan begitu intim, 当主耶稣给我们这个那么个人亲自给我们这个提醒的时候， yaitu masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. 就是他说你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。 Ini bukan berarti doa hanya boleh dilakukan di dalam kamar dan di dalam tempat yang tersembunyi. 这并不代表祷告只是可以在房间或者在隐秘的地方进行。 Sesungguhnya kita boleh di mana saja untuk berdoa. 其实我们在哪里都可以祷告。 Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang berfokus kepada Allah. 这些经文只是要告诉我们说，要我们的心专注于上帝， Tanpa mencari perhatian dan pengakuan dari manusia. 而不是去寻求他人的认可或者是赏赐。 Berdoa di tempat yang tersembunyi melambangkan hubungan pribadi dengan Allah. 在暗中的祷告，象征着我们与上帝的个人关系。 Ini adalah momen yang begitu indah kita bisa berbicara langsung kepada Allah secara pribadi. 这是很美好的时刻，我们可以个人的、直接的和上帝对话。 Kita bisa mencurahkan isi hati kita dan mendengar suara Tuhan bagi kita. 我们可以向他倾诉我们内心的心声，也可以听到他的声音。 Ketika kita melakukan hal yang demikian itu begitu indah dan begitu sukacita. 当我们这样做的时候，是何等美妙的，是何等 Karena 喜 inilah 乐 yang 的事。 menyenangkan hati Tuhan 因为这是喜悦上帝 dan 的事， bukan mencari pengakuan manusia. 而不是为了要追求他人的认可。 Di sebuah kerajaan 在一个王国里面， ada 2 orang pelayan. 有2个侍奉国王的 2 仆人。 orang pelayan ini ditugaskan melayani sang raja. 这个2个仆人呢，是要侍奉国王的。 Pelayan yang pertama sangat memperhatikan penampilannya. 第一个仆人呢，非常注重自己的外表， Setiap hari dia mengenakan pakaian yang terbaik. 每天都穿着非常华丽的衣 Dia 服， membersihkan diri dengan begitu hati-hati. 小心翼翼的保持自己的形 Dan 象， memastikan dirinya kelihatan sempurna di hadapan raja. 也要在国王的面前看起来很完美。 Ia melayani dengan penuh gaya di depan raja dan para tamu. 他在国王和宾客的面前表现得极为得体， Tetapi ini dilakukan hanya bila ada orang memperhatikannya. 但他这样做呢，则单单有人观看他的时候， Ketika tidak ada orang yang melihatnya, 但没有人看他的时候， ia bekerja dengan setengah hati 他就敷衍了事， dan bahkan tidak melakukan apa-apa. 甚至完全的停止工作。 Baginya penghargaan dan pujian dari orang lain adalah motivasi utamanya. 对他来说，别人的欣赏和赞美是他主要的动力。 Sebaliknya, pelayan yang kedua, 对比之下呢，第2位仆 dia 人 memiliki sikap yang berbeda. 他有截然不同的态度， Ia tidak peduli apakah ada orang yang memperhatikan atau tidak. 他不管有没有人观看他， Bahkan ketika ia bekerja di tempat yang tersembunyi, dia membersihkan dapur dan mengatur ruangan yang tak pernah dikunjungi oleh orang. 甚至在隐秘的地方工作，打扫厨房，或者去整理国王从未去过的房间。 Ia melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. 他仍然全心全意的去做。 Dia bisa melakukan demikian oleh karena dia mengerti aku melayani raja sebuah kehormatan. 他能够这样做呢，因为他觉得他能够服侍国王，是对他来说是一种的荣耀， Bukan oleh karena pujian manusia, 而不是要得到他人的赞美， tetapi oleh karena cintanya kepada sang raja. 但是因为他对国王的爱。 Suatu hari sang raja memanggil kedua pelayan ini 有一天，这位国王就召见这2位仆人， dan berkata kepada mereka, 对他们说 Aku telah memperhatikan kalian berdua. 我已经观察你们2位许久了， Engkau yang melayani hanya ketika dilihat orang lain. 你这位只服侍当有人观看你的时候， Sesungguhnya engkau telah mendapat pujian manusia.
其实你已经得到了那些称赞你的人的赏赐， Tetapi engkau yang melayani tanpa peduli ada orang yang melihatnya. 但你这位无论有没有人观看都服侍的仆 Ini 人， menyentuh hatiku. 你触动了我的心， Aku akan memberikan kehormatan kepadamu. 我将赐予你无比的荣耀 Dan berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. 和人无法给予你的祝福。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ilustrasi ini mengingatkan kita pada pelayanan yang sejati, 这个故事提醒了我们关于真正的服侍， yaitu melayani tulus kepada Tuhan. 就是以真诚的心去服侍上帝， Bukan mendapat pengakuan atau pujian manusia. 不是为了得到他人的称赞或者是 Tuhan 认可。 menghendaki kita melayani Dia dengan motivasi yang benar. 上帝要我们服侍他，带着一个纯正的动机。 Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以弟兄姐妹， lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 让我们做的一切都是为了荣耀上帝。 Baik kita berdoa, 无论我们是在祷 baik 告， kita memberi, 或者是在奉 baik 献， kita melayani, 或者在侍奉上帝， lakukanlah dengan hati yang tulus 都以真诚的心去做， untuk memuliakan Tuhan, 只是为了荣耀上帝， bukan untuk memuliakan diri sendiri. 不是为了要荣耀自己。 Kemudian yang kedua, 然后第二， jaga motivasi hati kita. 要保持我们内心有正确的动 Sebelum 机。 kita melakukan kegiatan rohani apapun itu, 当我们做任何属灵活动之前， bertanyalah di dalam hati apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. 我们先问问自己，我们所做的是否能够讨上帝喜悦？ Jangan sampai motivasi kita terdistorsi oleh karena keinginan mendapatkan pengakuan daripada manusia. 不要让我们的动机因为渴望得到他人的认可而变得不纯正了。 Kemudian yang ketiga, 然后第三， milikilah hubungan yang pribadi dengan Allah. 与上帝建立个人的关系。 Tuhan menghendaki kita mengambil waktu pribadi bersama dengan Dia. 上帝要我们花时间与他建立个人的关系。 Waktu kita bersama dengan Tuhan itu jauh melampaui segala sesuatunya. 我们与上帝花的一些个人的时间，远超过一切都更美好。 Karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. 因为这是能够喜悦他的事。 Kemudian yang keempat, hindarilah sikap yang munafik. 第四，就是要避免虚伪的态 Karena 度， sikap yang munafik inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. 因为这个虚伪的态度就是主耶稣所指责的。 Mereka tampak saleh di luar, 他们外表看起来很虔 tetapi 诚， sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. 但他们的心却远离了上帝。 Tuhan tidak mencari penampilan luar kita, 上帝不寻求我们的外表， tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. 但是上帝看的是我们内心的真诚。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以弟兄姐妹， ketika kita melayani Tuhan, 当我们服侍上帝的时 marilah 候， kita melakukan segala kegiatan rohani kita dengan motivasi yang benar dan ketulusan hati kita. 当我们行这些属灵活动的时候，让我们带着一个纯正、真诚的动机。 Jangan biarkan pujian manusia menjadi tujuan utama kita melayani. 我们的主要目标去服侍上帝，不要是为了要寻找他人的认可或赞美。 Ketika kita berfokus kepada Dia, 当我们专注于上帝的时候， maka Bapa yang melihat di tempat tersembunyi 那么在暗中查看的天父 akan membalas segala sesuatu sesuai dengan kasih dan kemurahannya. 会按照他的慈爱赏赐给我们每个人。 Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beranjak keluar daripada ruangan ini, 弟兄姐妹，在我们离开这个地方之前， mari kita pulang malam ini dengan hati yang diperbaharui. 让我们回家之前带着已经被更新的心， Berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. 立志凡事只是为了荣耀上帝而 Ya 做。 Tuhan juga senantiasa memberikan kita hikmat bijaksana dan kekuatan untuk menjalani kehidupan rohani kita yang berkenan kepada Tuhan. 愿上帝也赐给我们智慧和能力，能过讨上帝喜悦的属灵生 Dan 活。 biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia saja.
愿一切荣耀归于上帝。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们。